hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wanitanya. Usahawanti, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Wanita hari ini kembali untuk siaran tengah hari anda. Apa khabar anda di rumah? Hari ini 13 Oktober 2022, hari Khamis. Sekejap je kita dah melangkah kepada minggu yang baru. Tapi apapun, untuk hari ini kami harapkan anda terus bersama kami kerana ada perkongsian menarik akan saya dan juga Fahrin Baul. Ya, kami kembali lagi. Semalam juga anda bersama kami, hari ini terus bersama kami. Terima kasih terus setia. Dan kalau kita lihat cuaca pada hari ini, nampaklah mataharinya. Betul. Alhamdulillah. Okey, baik, seperti biasa di permukaan ini terus bersama kami kerana kami ingin berkongsi sesuatu yang terkini yang juga menarik. Ini juga pasti menggembirakan pada mereka yang sangat-sangat merindui tanah suci Mekah kerana Arab Saudi membenarkan wanita tunai umrah, haji dan juga haji tanpa mahram. Dan juga pengumuman ini yang dibuatkan oleh Menteri Haji dan juga Umrah Arab Saudi Dr. Taufik Al-Rabiah, mana sekaligus menamatkan kontroversi yang berlarutan yang mana mahram diperlukan untuk mengiringi jemaah wanita. Jadi ini saya kira, Fahrin, sesuatu berita yang gembira untuk mereka yang ingin sangat mengerjakan umrah, tetapi disebabkan isu mahram ni menjadi orang kata kekanganlah untuk mereka teruskan niat mereka tu. Betul, itu antara isulah keinginan untuk menunaikan ibadah umrah maupun haji sangat-sangat diimpikan, sangat diidamkan oleh para wanita. Tetapi apabila orang kata macam mu'allaf, wanita-wanita yang masih lagi bujang dan sebagainya ingin pergi, jadi ini berita baik dan mungkin boleh terus dapatkan maklumat lanjut kepada mereka yang menyediakan perkhidmatan umrah dan juga haji. Dan juga berita baik juga yang mana keluasan ataupun kos pembesaran Masjidil Haram juga orang kata ada peruntukan jugalah. Jadi tak ada isu lagi lah untuk orang kata bersempit-sempit dan sebagainya. Okey, itu berkenaan dengan berita baik untuk para wanita di luar sana. Satu lagi yang mana saya kira ini memberi inspirasi juga kepada anak muda khususnya. Wanita hebat, gadis hebat. Betul. Kalau boleh kita kongsikan berkenaan dengan nama beliau adalah Su Sherry. Okey, Su Sherry Suki ini kisah beliau melakar sejarah menjadi orang asli pertama menerima ijazah sarjana muda kelas pertama dari University College London UCL United Kingdom. Jadi ini sangat-sangat membanggakan bukan saja diri beliau, keluarga, tapi pastinya suku kaum orang asli dan juga rakyat Malaysia. Setuju. Dan mana kita nak kongsikan juga kejayaan Su Sherry ini. Dia fasih berbahasa Mandarin, berbahasa Inggeris dan tentulah sebab kata asal usul yang mana dia fasih juga bahasa orang asli Semai. Itu dia. Kami harapkan perkongsian ini memberi satu semangat barulah untuk adik-adik di luar sana. Tak ada penghalang sebenarnya untuk kita nak kejar kejayaan kita walau di mana ataupun walau di mana kita bermula. Dan mendapat tajaan beasiswa program pembangunan bakat muda Young Talent Program YTP. Jadi tahniah Su Sherry dan diharapkan cita-cita beliau, impian beliau untuk bergelar perancang bandar profesional menjadi kenyataan suatu hari nanti. Amin. Okey, dan kita nak kongsikan juga lah, Fahrin, untuk hari ini kan. Kalau semalam kita dah kongsikan mungkin topiknya agak santai, tetapi hari ini kita nak berikan sesuatu yang informatif juga untuk mereka di luar sana. Lagi lambat. Ada 3 lagi. Lagi untuk mereka yang merupakan penyakit asma. Tapi sebelum itu kita nak kongsikan dahulu TikTok yang disediakan. Linting daun, suntik tangan, hirup asap, obat ditelan, ingin terbang melihat bintang. जानू कुछ नहीं रब दिखता है यारा है क्या DJ Bonbon Remix. Oh my God, did you call me baby? Maybe Is
that okay? Yeah, it's cool. I liked it. Cool. Titik poin batuk berkahak dan titik poin jika asma menyerang. Okey, ada 3 titik poin yang akan aku kongsikan kepada korang. Apa yang korang kena lakukan, korang tekan saja kawasan yang aku poin ini. 1, 2, 3. Begini caranya. We got the kind of love that always make up at the fussing, and that's what gets me closer to you. And no one knows why I'm into you. 'Cause you'll never know what it's like to walk in our shoes. Allah. Okey. Okey, minta maaf. Okey, saya sebenarnya bukan apa, tapi saya tidak pernah mengalami, tapi saya banyak memerhati daripada anak kecil, daripada kaum keluarga sendiri maupun kakak saya khususnya dan juga anak-anak buah, mereka semua mengalami asma dan sehingga juga ke hari ini. Dan itu antara bagaimana orang kata mereka cuba nak bernafas dan sebagainya, memang agak sukar dan hanya mereka yang memahaminya. Kalau dengar pun dengar macam saluran tu macam agak sempit kan? Betul. Dan hari ini kita nak bawakan yang mana topiknya adalah penyakit asma. Mungkin kita nak tahu jugalah berkenaan dengan bagaimana sebenarnya mereka ini boleh menghidap asma ataupun apa faktor-faktor awal menyebabkan kita ini ada asma dan juga boleh sembuh atau tidak. Okey. Punca dan kemudian apa yang melanda anak kecil, bagaimana menguruskannya, adakah ianya boleh dipulihkan maupun tidak, dan ada di kalangan kita juga yang mengalami penyakit asma ini sehingga ke usia dewasa sekalipun. Betul. Jadi ini kita nak rungkaikan, kita nak tanyakan kepada pakar kita pada hari ini dan pastikan anda bersama dengan kami, dan kalau ada sebarang soalan maupun apa yang anda ingin kongsikan di Facebook kami Wanita Hari Ini TV3 dan juga Instagram kami WHI TV3. Kami nak berehat seketika, kembali selepas ini kami bawakan topik penyakit asma. Wanita Hari Ini. Masih lagi bersama kami di Wanita Hari Ini. Seperti yang kita dah kongsikan di awal tadi berkenaan dengan topik yang kita bawakan, iaitu penyakit asma. Kita nak tanyakan banyak sebenarnya persoalan kan. Dari awal yang mana kita nak perkenalkan dahululah tetamu kita di studio, iaitu kita nak bersama dengan Dr. Tanusha Krishnan, pakar penyakit dalaman KPJ dan Masalah 2. Apa khabar, Doktor? Salam sejahtera. Salam sejahtera. Terima kasih Doktor bersama dengan kita pada hari ini. Okey, penyakit asma tadi kita dah kongsikan kan tentang pelbagai persoalan, ketidakpastian. Terlebih dahulu kita kembali pada asas soalannya terlebih dahulu. Apakah itu penyakit asma, Doktor? Okey, penyakit asma ni actually ialah penyakit yang melanda paru-paru lah. Okay. So ialah penyakit kronik dan sangat berkait dengan inflamasi saluran pernafasan, di mana bila adanya trigger factor iaitu alahan atau infeksi, sel-sel inflamasi ini boleh ke paru-paru dan menyebabkan banyak reaksi kat sana, menyebabkan dan mengakibatkan saluran pernafasan jadi bengkak, kemerahan dan pun ada banyak pengeluaran lendir di mana dia boleh menyumbat saluran pernafasan. Jadinya seseorang tu akan ada gejala-gejala macam sesak nafas, rasa macam akan berat dada dan disebabkan oleh reaksi inflamasi ini, dia pun boleh ada demam. Apatah lagi, dan bakteria dan virus pun boleh menambah lagi keadaan yang dah pun trigger kan. Okey, kesukaran bernafas, menyempit. Memang kalau kita melihat mereka yang mengalami asma dia sangat-sangat seksalah dia nak bernafas. Tapi kan mungkin terlalu awal, tapi saya rasa kena tanya juga, pernah tak penyakit asma ni membawa kepada kematian kalau dah tak boleh bernafas? Pernah ataupun tidak? Memang pernah. Dia boleh membawa kepada risiko itu kalau tak dirawat awal? Boleh. Okey, dan baik. tak ada, there's no doubt about it. Maksudnya dia boleh mencekik lah kan bila dah terlalu sempit. So key role kat sini is untuk kita bring awareness to people to avoid trigger factors dan untuk mencegah. The key word kat sini lah mencegah. Okey. Ya, Doktor, betul ke atau mitos yang mana
asma ini sebenarnya boleh berpunca daripada keturunan ataupun adakah seseorang itu kalau sekiranya mempunyai asma boleh sembuh? Asma memang sangat-sangat berkait dengan keturunan. Okey. Okey. So faktor genetik memang ada dan juga faktor alahan memainkan peranan yang sangat-sangat penting. Ya. Okey, kita kembali kepada, saya rasa orang dah perlu tahu tentang kesedaran, awareness tadi dan juga trigger factors ataupun faktor-faktor yang boleh membawa kepada asma dan sebagainya. Jadi apakah ia? Okey, trigger factors apa-apa juga an individu dia boleh ada example alahan terhadap makanan atau environmental factor juga. So kalau makanan tu sometimes ada orang yang pernah dengar tak, I'm sure Farin pernah dengar orang tak boleh makan seafood kan, makan udang, makan ketam, any shelled items macam nuts, semua mereka akan dapat ruam dan terus boleh dapat peanut allergy semua, boleh terus dapat macam kesesakan nafas dan terus macam rasa ada ruam naik dan sukar nafas, ada orang boleh pingsan juga terus. So, dan bermakna individu tu perlu cari sendiri, perlu kenal pasti sendiri apa yang membawa alergi kepada mereka. Ya. Betul untuk mereka. Bila mereka sudah pun mengenal pasti, sangat-sangat penting untuk mereka beritahu faktor yang trigger tu pada doktor mereka lah, pada pakar perubatan mereka. And selain tu alahan macam jerebu, debunga, pollen, is right. Haiwan-haiwan yang berbulu juga. Yes. So pets at home, bulu haiwan lah, bulu binatang kan, macam hamster, arnab, anjing, kucing. Yes. Okey, doktor. Kita akan ada beberapa soalan daripada para penonton. Tapi satu yang saya nak berkesempatan nak tanya juga, anxiety boleh jadikan asma ke? Ya. Boleh juga Ya. Bila seseorang tu terlampau excited, either it's over excitement due to sadness ke, happiness ke, atau anxious, stress pasal kerja ke, atau stress pasal apa-apa faktor lah yang menyebabkan mereka get anxious, it can trigger an attack. Over laughing can also trigger an attack. Wow, saya kira bagi mereka yang mempunyai penyakit asma ni, mereka banyak kena berjaga-jaga kan doktor kan? Perlu ambil tahu. Okey, baik, kita dah ada beberapa soalan yang mungkin membantu juga anda penonton di rumah, tapi kita nak dengarkan juga soalan-soalan daripada penonton. Jadi kita saksikan. Hello doktor, ada orang kata hati unta tu boleh menyembuhkan asma, betul ke? Hai doktor, saya nak tanya, betulkah berat badan mempengaruhi faktor penyakit asma? Assalamualaikum doktor. Saya ada soalan nak tanya. Betul ke pengidap penyakit asma ni dia tidak boleh makan makanan sejuk dan juga masak? Hai doktor, betul ke orang yang ada penyakit asma ni dia tak boleh buat aktiviti lafaz seperti diving, hiking? Betul ke? Itu dia antara soalan-soalan yang mana mungkin boleh membantu juga doktor kalau boleh kita kongsikan juga. Betul ke orang yang menghidap asma ni boleh makan makanan sejuk dan juga masam? Itu antara salah satu soalan daripada penonton kita. Orang asma makan jeruk. Boleh ke? Saya tak galakkan. Sebab apa? Dekat jeruk tu kan ada acidic vinegar semua, cuka semua kan. Memang boleh triggerkan asma. It's an irritant kan? It's an irritant to the airway. So yes. Satu lagi soalan tadi yang juga cukup menariklah. Saya ada di kalangan rakan-rakan yang gemar sangat bersukan. Tetapi mereka macam kalau ada sejarah asma ni, mereka jadi takut-takut. Jadi bagaimana keadaan untuk orang membuat aktiviti lasak dan bersukan bagi mereka yang ada asma? Boleh atau tak boleh atau terus elakkan? Bagaimana? Sebenarnya asma ni, bila seseorang ada asma, tak semestinya dia kena elakkan sukan. Yang penting ialah kita kena mengenal pasti dahulu yang dia ada asma. Setelah diagnosa tu telah dibuat kan, kita kena pastikan asma dia terkawal. Bila asma tu terkawal dengan dia punya ubat-ubat tertentu, and the person is optimal, memang dia boleh dan sepatutnya beriadah. So example kan, umpamanya macam berenang,
it is really good for the lungs because it increases the vital capacity of the lung kan. Yeah. So adakah itu salah satu juga cara terbaik untuk melatih ataupun mengelak ataupun terus mencegah dengan melatih saluran pernafasan sentiasa bekerja ataupun ada risiko? Kita takut bila mereka dah terlalu lebih nak berlatih dan mencabar diri nak baik dari asma, tiba-tiba membawa mudarat. Tetapi bila asma dia terkawal, dia mesti dah sihat kan. So biasanya dia akan tahu sendiri dia punya capacity. Dia kena mengenal pasti kapasitinya sendiri. Dan memang tidak bermaksud seseorang tu ada asma kena terus elakkan diri sama sekali daripada sports dan fitness. Aktiviti fitness tu sepatutnya should be done. Yes, perlu. Okey. Doktor, untuk asma sendiri kan, adakah penyakit asma ini mempunyai tahap? Kadang-kadang kita tengok ada yang boleh lagi kontrol, dia boleh lagi melakukan aktiviti dan sebagainya. Tetapi ada yang memang kalau anak-anak yang pergi sekolah ataupun mereka yang dah bersekolah, memang mak-mak macam tak payah masuk apa-apa sukan because mak-mak takut. Ya, so kita ada asma gejala-gejala ringan, sederhana dan teruk. Kan? Biasanya kita nak elakkan daripada ianya jadi teruk. So dalam kategori ringan dan sederhana is where ubat-ubatan yang kita kasih, especially inhalers dan ubat makan semua boleh kawalkan sama sekali. Bila dah kawal tu, saya rasa tak ada masalah kalau mereka nak buat aktiviti sekolah semua kan. Should not be a problem. But of course, bear in mind ada sesuatu terminologi the kategori asma that we say exercise induced asthma juga. Memang ada. Tapi tu yang saya kata, bila diagnosa dah dibuat, gejala-gejala dan asma tu dah terkawal, biasanya bila mereka bersukan atau beriadah, there should be no problem lah. Okey doktor, alang-alang Fatin bertanya juga tentang daripada anak-anak kecil dan sebagainya. Kita selalu sebenarnya ramai juga antara para ibu bapa maupun yang dewasa ni, dia macam tak faham dan tersilap berbeza bronkitis asma. Adakah perkara yang sama atau berbeza? Okey, bronkitis is macam a general term. Bila ada inflamasi di bronchus, maksudnya kita kata bronkitis. Keadaan tu is bronchitis lah. Okay, but asthma is a little more detailed than that, kan? Because ada sejarah alahan yang berkait. Bronchitis boleh seseorang boleh dapat bronchitis tanpa alahan pun. It's a general term. Dia boleh dapat bronchitis daripada bakteria atau virus. It's a general term that says ada inflamasi di salur pernafasan. Itu saja. Tapi untuk mengatakan benda tu ialah asma, we have to go a step further. Kita kena elicitkan dia punya history, sejarah dia, sejarah keturunan, genetics, and also beberapa ujian boleh dibuat. Dia kena pemeriksaan lah juga, baru kita tahu yang sebenarnya. Yes, so pemeriksaan klinikal oleh seorang pakar dan juga ujian yang kita boleh buat ialah lung function test. Ujian yang menguji fungsi paru-paru kita secara keseluruhan. So dia macam ujian meniup ke dalam sesuatu device, kita kata spirometry, dan graf daripada device yang kita buat tu boleh menolong kami untuk diagnosakan whether this patient ni kebarangkalian ada asma ke tidak. Dan beberapa lagi cara lain lah. Alright. Okey, doktor, ini saya kira sangat penting juga untuk peranan orang ramai. Sekiranya berlaku serangan asma kepada pesakit asma kan, di sekolah ke, di pejabat ke, apa sebenarnya yang perlu dilakukan orang sekeliling sekiranya rakan-rakan mereka ataupun ahli keluarga mereka diserang asma? Okay, again, the key to the whole thing is untuk mencegah. So bila kami mencegah an acute attack tu, we take steps towards that. That's the key for the whole thing kan. But bypassing all of that, bila jadinya an acute attack which is so uncertain, yes, first thing to do is of course call for help. So it will be ambulance ke. If example it happens in school, so we can call out for ambulance first, and in the meanwhile, sambil menunggu help to arrive, what we can do is try as much as possible to stay calm,
And because anxiety makes it worse, right? Betul. So it's important to stay calm. We need to guide the patient to actually take as deep breath as possible. And if they have their inhalers with them, penyedot kan, pump asma tu, boleh pakai, kadang-kadang if they already have asthma, they will bring it in the bag. So it is advised that mereka pakai penyedot tu at least like setiap minit, untuk at least 10 kali dia boleh pakai dulu, because it's a rescue inhaler. So dia macam untuk reliever, acute reliever tu. It's a blue color inhaler. Usually, general public they will know when you say it's Ventolin inhaler. It's a very commonly used term, kan? Kita tahu dah. Boleh pakai sampai 10 kali. That means setiap minit atau setiap 30 ke 60 second lah sekali dia boleh pump, and then try to legakan diri. Take deep breaths and calm down. Sit upright. Selalu bila ada kena asthma attack, tak boleh baringkan seseorang. Kena sit upright, sandar sikit, kan? And then do all these measures until help arrives. Doktor yang kata, oh ya, tepi bagi dia udara, tepuk-tepuk belakang, pom. Betul ke? Doktor gelak kan? Tapi itu yang kadang-kadang orang tak faham dia buat, doktor. Itu actually a mythos lah. That you whack the back when. Yang tepuk tu mungkin macam ni lah. Tapi yang bagi udara tu memang betul kan? Betul lah. Yes. So bagi udara, sandarkan mereka or prop up lah kan? Sandarkan and then prop up. Not in a lying down position. That's not good. And use the inhalers, rescue inhalers tu sampai at least 10 to 12 times boleh pakai. In the meanwhile, help will come, and then you'll get oxygen and nebulizer semualah in a hospital setup. Usually acute attack must go to hospital. Okey, soalan ringkas. Perlu ke agaknya kalau di pejabat di tempat kerja, kita tahu ada orang asma kat dalam tu, kita standby inhaler di office ke sebagai daripada alatan kecemasan. Perlu ke? Ataupun perlu sendiri? Sekali tidak tak boleh kongsi. Tak boleh kongsi. Actually, you can't use a general one. But if you want to keep new packages, knowing that there are a few asthma patients, kan, kalau you, the individual company nak simpan, boleh. Tapi it's satu orang pakai satu lah. Kena ada banyak lah. Boleh label lah. Boleh labelkan nama, boleh simpankan. Itu salah satu alternatif lah. Okey, kita ada juga soalan-soalan ke, Farin? Saya pula tertengok ni pasal dia punya tu tulisan nama dia bahasa Jawi. Nur Malah Mahdi. Saya tahu baca Jawi. Okey. Saya Puan Nur, pengidap penyakit asma kronik, baru lepas bersalin anak ketiga. 3 bulan lalu hampir meragut nyawa saya dan baby kerana saya selalu kerap sesak nafas tak terkawal. Isu asma kepada ibu mengandung, risikonya bagaimana sepatutnya kita jaga dan aware lah, kita prihatin lah. So, new onset of asthma during pregnancy memang pun dikenal pasti. Atau sebagai budak kecil bila kita ada asma, and then untuk satu good duration of time macam teenage dengan masa adolescent, kita ada asthma free, tak ada simptom, dan dia kembali balik masa mengandung pun dikenal pasti. Jadi, of course, my advice is those who yang pernah ada asthma during childhood memang have to be a bit on the watchful side bila dia mengandung. Satu, with an idea that they can get the asthma lah. Alright? Okay, trigger factor again will be infection ke atau alahan. Ya. Yang kedua, new onset, iaitu onset terbaru asma masa mengandung tu kali pertama, memang pun dikenal pasti, dan kalau jadinya macam tu, memang have to seek help, and during pregnancy itself, dia boleh pakai inhaler masa mengandung tu. Selamat lah. Selamat. Ubat yang diberi masa mengandung tu kan, untuk asma, memang selamat. Ya. Doktor, saya nak mencelah sikit berkenaan dengan ibu mengandung ni. Macam keluarga saya sendiri yang mana ada dah pun bukan apa orang kata mengandung kali pertama lah, dah nombor 4, tetapi ada asma yang teruk. Doktor sarankan untuk tidak lagi mengandung. Kerana apa? Ada asma. Okey, menarik juga soalan tu. Okey, saya rasa mungkin ada a bit difficult to comment on that because kita kena juga tengok that case as a holistic case lah. As an individual case-to-case basis. Betul-betul. Just because you're having asthma, I don't think is a absolute indication untuk permanent punya contraception. Kan? Mungkin apa komplikasi ke, kita tak tahulah kan. Boleh jadi mungkin that person tu pernah ada
an incident pemeriksaan semasa ke semasa dan saya kira so it's a case to case basis. It's not an absolute thing. I see. Okay. Dia membawa kemudaratan kepada okey. Baik, kita juga ni menyediakan juga laporan ataupun perkongsian daripada seorang pesakit asma yang disediakan oleh rakan wartawan kita Syikin Supian. Kita saksikan. Jom kita saksikan. Penyakit asma atau segelintir masyarakat kita menyebut lelah atau semput. Bagi Ida, penyakit ini sudah menjadi sebahagian dari hidupnya sejak dari kecil dan kehidupan sebagai seorang pengidap asma tidaklah mudah. Okey, saya mengidap asma ni yang saya tahu sejak daripada umur saya 7 tahun. Masa tu saya dengan adik-beradik saya main. Ayah saya belikan aiskrim. Selepas pada saya makan aiskrim tu, saya mula batuk-batuk. Batuk-batuk yang tak berhenti. Macam tidur pun batuk, macam sempit dada. So ayah saya macam, kenapa dia ni kan? So bawa pergi hospital. Doktor tak cakap apa-apa lagi masa tu. Cuma dipakaikan saya yang nebulizer tu. Tapi selepas daripada kejadian tu, saya kerap diserang semput. Setiap bulan memang akan ada semput. Sampailah umur saya 8 tahun, doktor baru cakap yang saya ni ada pengidap asma lah. Actually, adik-beradik semua ada asma juga. Dua orang abang saya memang ada asma. Tapi asma diorang tu terhenti selepas diorang meningkat dewasa. Dewasa diorang dah tak ada. Cuma saya je daripada kecil sampai ke besar masih ada lagi asma tu. Okey, penyakit asma ni sebenarnya diri sendiri yang kena kawal sakit ni daripada datang. Macam yang saya tahu, saya memang tak boleh tempat sejuk sangat, tempat yang panas sangat pun tak boleh. Macam buah pula, macam saya tak boleh makan buah durian. Kalau saya makan buah durian, mulalah saya semput. Sepanjang saya mengidap asma ni, sebenarnya saya dah berapa kali keluar masuk hospital. Tapi ada satu pengalaman yang tak dapat saya lupakan. Masa tu saya makan jeruk dengan kawan-kawan dekat office. Okey, balik daripada rumah tu, selepas saya makan jeruk tu, saya dah rasa saya punya nafas ni ketat je kan. Tapi kita macam biasa, kita buat biasa je. Tapi masa kat rumah tu, husband saya cakap muka saya dah biru, kuku saya dah biru. Lepas tu saya nak jadikan cerita, saya punya Ventolin pula habis masa tu. Orang asma ni satu je, dia tak boleh panik. Kalau macam saya, bila saya tahu saya punya Ventolin habis tu, sebenarnya saya tak boleh panik. Sebab bila saya panik, once saya panik, bernafasan kita tu lagi ketat. Selepas saya dah sampai hospital tu, doktor dah bagi saya nebulizer, dah bagi saya steroid pun tak membantu je. Sebab doktor kata paras oksigen saya dah 80, dah turun, dah teruk sangat. Dan selepas daripada kejadian tu, 5-6 hari jugalah saya duduk dekat hospital tu selepas pelbagai prosedur doktor buatkan. So itu adalah antara kenangan yang saya tak dapat lupakan lah sepanjang saya mengidap asma ni. Itulah pengalaman yang paling teruk saya rasa. So pengidap asma yang di luar sana, kita yang mengidap asma ni, kita sendiri kena tahu apa yang tidak boleh, apa yang boleh untuk kita. Dan macam saya sebenarnya dah tahu dah saya tak boleh makan jeruk tu, tapi sebabkan saya degil kan, so saya tanggunglah akibat dia. So kita yang kena kawal dia, ikut cakap doktor kata apa yang tak boleh, apa yang boleh, so kita sendirilah kawal. Itulah. Baik, itu adalah satu porsi yang cukup menarik di mana boleh juga dijadikan panduan kepada kita semua dan kita harapkan untuk beliau sendiri akan terus sihat dan mungkin perbincangan kita ni akan membantu beliau. Betul, insya-Allah. Okey, kita nak teruskan bertanyakan dengan Dr. Tanisha berkenaan dengan mereka yang mengidap penyakit asma ni kan. Saya nak kongsikan ataupun nak tanyakan berkenaan kalau mereka ni ada asma tapi mereka rasa mereka kuat. Masih lagi menghisap rokok, masih lagi rokok elektronik dan sebagainya. Apa agaknya faktor-faktor ataupun kebarangkalian boleh berlaku untuk mereka? Memang kalau saya akan kata tak boleh hisap rokok lah. Dah lah pun merokok itself is individual risk factor kan to the lungs. Dan in itself boleh membawa banyak inflamasi with all the bahan kimia dan tobacco and asap semua kan, passive dan active smoking. So what more kalau seseorang tu ada asma pula, memang tak boleh. It's like double impact. Walaupun asap rokok? Ya. Yeah. Okay. Tak boleh. Jadi asap ialah satu trigger factor yang penting.
yang boleh membawa banyak inflamasi pada saluran pernafasan kan. So apatah lagi pesakit tu dah pun ada masalah alahan, and then tambahan pula ada asap yang daripada tobacco tu. Dan banyak bahan kimia kat sana yang boleh trigger inflamasi. So it is increasing, doubling up risk factors lah. Mereka yang ada asma jangan hisap rokok. Elakkan. Okey. Baik, baru-baru ini juga kalau kita lihat gejala COVID-19 dan sebagainya kadang-kadang membawa satu permasalahan pernafasan. Pertama, saya kira pasti doktor juga bersetuju bahawa orang yang ada asma ni lebih berisiko, betul dengan COVID-19. Tapi apa yang kita nak bincangkan ni ialah tentang bagaimana mereka sendiri ke farmasi dan membeli alat-alat bantu kesihatan mereka sendiri. Mungkin ada tak kurang juga macam-macam dijual kan, kadang inhaler yang macam bau minyak ini, bau wap steam tu, menyapu dan sebagainya. Itu ada orang kata side effect ke doktor? Dia adakah ia benar-benar membantu ataupun bagaimana? Dan kemudian kalau kita nak tambah sikit doktor untuk jawapan tu tentang perbezaan, kan ada warna-warna yang berbeza untuk inhaler dan sebagainya. Bagaimana? Okay, first of all yang tentang your first question tu kan. Kalau pergi ke farmasi tu, kebanyakan masa they will just macam get general advice kan, what they read in the papers ke, magazine ke kan. So they go for commercial products tu. Tapi commercial products tu memang is just macam like an adjuvant, kita kata macam just helps on the side with symptoms sikit-sikit, tapi it doesn't treat asthma. Dia bersifat sementara merawat ataupun a temporary relief to themselves kan. Mereka mungkin rasa macam tu, but that also is case to case based on individu. So no, we won't recommend that. Number two, they must seek proper doctor's help with proper preskripsi preskripsi yang benar dan betul untuk jangan mereka. Jangan pandai-pandai Sebab dosa setiap inhaler ataupun orang biasa-biasa kata pump kan, pump inhaler tu. Dia ada dosa yang berlainan. Cara pemakaian yang berlainan. Ini dia. Okey doktor, ini persoalan saya tadi tu. Apa perbezaannya doktor? Macam-macam ke fancy aja? Tapi saya selalu nampak yang warna biru tu. Memang ramai. So yang biru itu kita panggil dia dalam kanister yang ada pressure ada. So it's called metered dose inhaler. So it's in a pressured canister di mana when you press because of that impact of pressure tu it will straight go into your lungs. Betul. So that's an inhaler. Yang bulat tu, tu yang cantik itu nama dia AccuHaler. Beza dia ialah dia punya particle size and dia punya teknik pemakaian. Berbeza. Itu siapa yang sesuai pula yang besar tu? Sebab yang besar tu senang je, just pakai and then tak perlu koordinasikan dengan kita punya pernafasan. Kita terus macam click open and just hidu atau nafas macam biasa. Yang warna-warna lain sama juga ataupun yang macam ada warna jingga, ada warna putih. ungu. Warna putih pun ada. Dia berlainan. Sebab apa? Dia punya dosa dan kandungan berlainan. Ada yang just macam ubat yang macam membuka saluran pernafasan. Ada yang dia tambah lagi ubat macam anti-inflammatory yang akan mengurangkan pembengkakan dan reaksi-reaksi inflamasi. Lainnya, fungsinya lain. Jadi ada yang 2-in-1 juga. Ada 3-in-1 juga. Ini bermakna mereka yang ada asma ni nak guna yang mana satu pun perlu mendapat preskripsi yang betul. Tak boleh tiba-tiba suka-suka dia. Yes. So untuk tujuan tu kita perlu kategorikan dan asma dan kita ada stepwise approach, protokol clinical practice guideline kita ni based on Malaysian Thoracic Society ni. Kita ada stepwise approach untuk treatment of asthma. Bukan saja setiap orang dapat inhaler sama tak ada. So kita sangat penting untuk kita kategorikan dia step 1 mild ke, step 2 is sederhana or slightly more than mild. Step 3 is macam sederhana tu teruk, step 4 is sangat teruk, macam tu. So bila kita dah kategorikan, senang kita nak kata dia perlukan inhaler jenis apa, dosa jenis apa, whether dia perlu 2 atau 3 jenis inhaler. Dan ubat biji makan juga ada. Doktor, sekejap. Ubat alergi. Sebaik-baiknya untuk mereka yang ada asma, dalam handbag tu kena sediakan berapa inhaler? Mungkin kebarangkalian berlaku kan? Kebanyakan masa 2 jenis. Satu ialah rescue inhaler. Satu ialah untuk maintenance. Control inhaler. Ada juga control inhaler yang dia ada 2-in-1 dengan rescue punya sama sekali. So
pesakit mana yang perlu jenis apa, semua berdasarkan keadaan dia yang didiagnosakan oleh doktor. Okey. So sangat penting untuk dapatkan pendapat doktor dan preskripsi daripada doktor. Kita tidak menggalakkan pesakit untuk merawat sendiri ataupun okey, saya dah jumpa doktor ni sekali, doktor dah prescribekan ubat ni, saya lepas ni boleh je lah saya pergi beli dekat farmasi. Tidak, sebab kita ada stepwise approach di mana kita akan up titrate atau kita akan down regulate dia punya treatment. Kalau dah terkawal untuk 3 hingga 6 bulan umpamanya, doktor boleh buat keputusan untuk down regulatekan treatment tu. Jadi semakin kurang, semakin kebergantungan kepada ubat-ubatan, mana semakin dan boleh. Keputusan tu perlu dibuat oleh doktor lah. Baik. Okey, Dr. Tanusha, di hujung perbincangan kita ni mungkin doktor boleh wawarkan lagi sekali nasihat untuk mereka. Pencegahan awal tu penting, doktor, untuk mereka dan yang mengenal pasti. Yes. Okey, so di sini apa saya ingin beritahu pada kalangan pesakit ialah mencegah. Cara yang paling baik untuk kita menangani masalah keterukan asma ni ialah dengan mencegahnya sama sekali dari awal. Dan compliance, ya, bila sesuatu ubat tu telah diprescribekan oleh doktor, kita perlu compliant. Maksudnya kita perlu ikut nasihat dan ambil. Jangan buat keputusan sendiri. Dan as doctors, I think the key role here is to educate people, untuk mendidik mereka. Sangat-sangat penting. Bila kita when we bring on awareness and we educate them, I think we should be able to avoid it from become severe. Saya kira sebenarnya itu satu rumusan yang cukup baik daripada Dr. Tanusha, dan saya kira banyak yang perlu diambil tahu lebih lanjut oleh mereka tentang bagaimana apa juga aktiviti kegemaran dan sebagainya. Saya kira ini sangat-sangat membantu. Sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Dr. Tanusha Krishnan, pakar penyakit dalaman KPJ Damansara 2. Ya, saya kira ini bukan sahaja untuk mereka yang menghidap penyakit asma, tetapi orang di sekeliling juga keluarga untuk lakukan langkah-langkah penyediaan kalau ada kecemasan, kan? Okey, kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini kita ada Amir Masti. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Janji yang terucap masihkah tersimpan di ruang di mana rindu ku tunggu senyummu. Senyummu jadi misteri yang menjajah hati, lalu jadi teman sejati hadapi misteri. Senyummu, kau tunggulah aku. Janji yang tak terpenuhi menjadi samudra rindu. Sebatas mimpi terbawa angin berlalu, lalu terbenam rindu. Ku tunggu senyummu, ku tunggu
senyummu, kau tunggulah aku. Masihkah ada janji yang tersisa, di mana rindu menetap di sana? Masihkah ada rindumu? Masihkah tunggu senyummu? Janji yang terucapkan masih tersimpan, lalu menyisakan rindu, sisakan rindu. Banyak janji yang terucap, masihkah tersimpan? Penuh dengan emosi hari ini bersama dengan Fatin sampai kat tepi tu dia berangan. Dia cakap, ini Amir tujukan lagu ni kat saya. Sebab memang terasa dia punya, tapi memanglah siapa tak kenal Amir Mazdi kalau menyanyi memang terus masuk di sanubari. Di jiwa. Okey, live tadi tu. Alhamdulillah baik. Terasa kata. Okey. Mei, Ku Tunggu Senyummu. Jadi mungkin ada yang dah tahu, ada yang pernah mendengar barangkali. Ini semua lagu cover tapi versi Malaysia. Betul. Untuk sebuah filem Indonesia, Wing Wing Broken. Wing Wing Broken. Saya patah. Okay. Mungkin boleh kongsikan juga tentang lagu yang saya persembahkan tadi itu adalah lagu yang bertajuk Ku Tunggu Senyummu. Official soundtrack untuk filem daripada Indonesia, Sayap-Sayap Patah, yang dibintangi oleh dulu kita tengok Rangga. Saya ingat Nicholas Saputra. Nicholas Saputra. Jauh. Rambut sama. So, untuk projek kali ini saya menyanyikan lagu OST filem Sayap-Sayap Patah ni untuk cover version Malaysia. Cantik. So, terima kasih Sayap-Sayap Patah kerana sudi ambil saya untuk menyanyikan lagu ni. Tapi nak tanya jugalah, pemilihan Amir Mazdi tu ramai artis kan, tapi awak yang terpilih. Alhamdulillah. Itulah dia. Tapi saya kira suaranya cukup unik dan juga sesuai, dan saya kira kalau kita bezanya juga adalah bait-bait kata-kata, maksudnya pronunciation-nya kan, lontaran kata-kata lah. Dan asalnya lagu ni dinyanyikan oleh Ipang. Okay. Selain daripada hari ini berkenaan dengan lagu ini, apa lagi perkembangan Amir? Yang akan datang paling terdekat iaitu Hype Night di KL. So konsert yang menggabungkan artis Malaysia dan juga artis Indonesia. So dalam Hype Night KL tu kita ada dua artis daripada dua negara. So saya pun terlibat untuk Malaysia. Dan saya akan duet juga dengan salah seorang daripada artis Indonesia yang akan datang kat situ. Salah seorang cerita je. Siapa? Okey, kita ada Angga Chandra, Valdi dan ramai lagi lah. Kalau dari Malaysia saya, Najwa Latif dan Abah Izzat Lazim. Kepada yang ingin datang ke konsert Hype Night KL, boleh follow Instagram Hype Night di KL and dapatkan tiket anda. Details ada dekat situ semua. Pada 23 Oktober di Kenanga. Okay. Amir, ada soalan cepu cemas. Cepu mas. Yang mana kalau kita tengok kata style yang dibawakan oleh Amir kan,
Macam tu je. Rambut panjang. Memang kita tak pernah tengok Amir rambut pendek. Tak ada keinginan ke untuk menukar? Mana tahu nak tukar rebrand ke, tukar styling nak ke. rebrand. Orang rambut panjang susah tau tanya soalan ni. Susah, betul. Susah. Saya nak potong rambut pendek tu macam berat hati, tak tahu lagi bila. Berat hati lah. Zul dah potong tau. Oh, Zul dah potong kan? Oh ya, betul. Dia dah pendek rambut dia. Itulah. Tapi masih mengekalkan ni lah Ya, untuk masa sekarang ni saya selesa dengan image saya sekarang, which is saya pun dah lama dari dulu nak simpan rambut panjang. So ni ada peluang dia kan, kita guna sampai bilik. Sebab kalau kita tengok kalau sambil-sambil visual ni kita kongsikan ni. Memang kenalah sebenarnya dengan. Tapi dia baru trim ni sebenarnya. Iya ke? Dia dah pendek sikit. Kalau tak lagi panjang. Saya kira ini adalah styling yang juga di mana Amir Masdi dikenali sebenarnya. Saya kira okey. Mei, kalau kita lihat sebenarnya minggu ke minggu, kalau saya tengok juga kan perkembangan, saya rasa persembahan tak henti-henti setiap minggu. Jadi bagaimana dengan apa juga situasi sekarang ni dan juga perancangan akan datang ni selain daripada konsert tadi dan seterusnya mungkin. Okey, untuk sekarang ni memang saya akan kita bekerja macam biasa kan. Kita pergi show, kita pergi ke studio, dan untuk perancangan seterusnya saya sambil-sambil buat show semua saya menulis juga lagu dekat rumah bila ada masa terluang kan. So saya teringin untuk menulis lagu untuk saya sendiri juga, untuk masa akan datang dan juga untuk artis lain. InsyaAllah dekat luar sana. Amir dah berduet dengan Dayang Yes, betul. Tapi selepas ni mungkin siapa pula pilihan untuk duet saya ada ramai keinginan. Wanita. Ramai orang nak berduet dengan dia tu. Okey, yang paling saya teringin buat masa sekarang ni Kak Ella. Ratu Rock Malaysia. Okey, kita bawakan artis dekat sini. Saya tanya dia, dengan siapa awak nak berduet? Amir Masdi. Awak antara pilihan untuk berduet juga sebenarnya. Betul. Alhamdulillah, terima kasih. Okey. Baik, Amir, terima kasih kerana bersama kita di Wanita hari ini. Ramai juga gembira anda berada bersama kita pada hari ini untuk lagu cover tadi, Ku Tunggu Senyummu. Dan juga jangan lupa hujung minggu ini. Yes, hujung minggu ini. Boleh dapatkan tiket anda dan follow Instagram Hype Night DKL. Baik. Semua detail ada dekat sana. Baik, terima kasih Amir. Thank you, terima kasih. Okey, baik penonton, kita nak rehat seketika. Kembali lagi selepas ini. Ku Tunggu Senyummu. Wanita hari ini. Kita bagi masa lah. Itu dia. Awak rasa awak ke yang limited edition tu? Awak tengok saya? Oh, dia. Saya limited edition. Itu yang saya nak bawakan esok. Kalau boleh, ada tadi dia kata tak payah bawa guest, dia dah limited edition. Okey, terima kasih sebab bersama dengan kami dan esok sebenarnya kita nak bawakan untuk hikayat perkahwinan Suamiku limited edition. Suami-suami mana hadirkan diri anda? Ya, tapi persoalannya apakah itu suami limited edition? Dan itu cukup menarik. Mungkin kedengarannya agak santai, tapi saya pasti akan memberi manfaat dan juga inspirasi kepada pasangan-pasangan berumah tangga di luar sana untuk menjadi seorang suami yang limited edition. Untuk menjadi seorang suami ataupun yang belum lagi tu mungkin ada keinginan nak menjadi suami yang limited edition. Itu 1 dalam 1000 orang kata. Tapi saya ni macam yakin sangat. Saya nak tahu apa definisinya. Esok kita akan bincangkan. Terima kasih untuk hari ini. Kami berdua akan kembali untuk hikayat perkahwinan esok. Jadi pastikan anda bersama dengan kami jam 12 tengah hari. Kita jumpa esok. Jaga diri. Assalamualaikum. Bye. Suami edition. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi